Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera kepada semua pelajar yang dikasihi sekalian. Okey, baiklah, hari ini kita akan pergi kepada bahagian untuk min min bagi suatu set data terkumpul. Okey, sebelum ni kita dah buat untuk beberapa bahagian lain berkaitan dengan bagaimana kita mencari mod dan juga bagaimana kita membuat gundalan daripada maklumat yang diberikan yang lepas. Jadi hari ini kita akan pergi kepada bagaimana kita untuk menghasilkan atau mencari nilai min. Jadi dekat sini bila kita ingin mencari nilai min untuk satu set data terkumpul, kita kena lihat dia punya rumus. Okey, kita lihat pada rumus dia. Rumus untuk min adalah hasil tambah, hasil tambah kekerapan darab dengan titik tengah. Okey, jadi kali ini kita akan belajar bagaimana untuk mencari titik tengah. Jadi kita lihat kepada contoh yang ke-19. Okey, di sini diberikan bilangan surat khabar yang ini. Yang ini menunjukkan satu set data terkumpul, iaitu kita 70 hingga 74 dan seterusnya, yang mana dia punya kekerapannya adalah 4. Ini adalah 10, 8 dan juga 2 untuk semua bahagian tersebut. Jadi langkah yang pertama kita akan mencari titik tengah. Okay, kerana dia punya kekerapan telah diberikan dalam soalan ini, jadi kita akan mencari titik tengah. Jadi bagaimana kita ingin mencari titik tengah? Jadi kita lihat kepada bahagian yang bilangan surat khabar ini yang diberikan antara 70 hingga 74. Jadi langkahnya adalah kita akan tambahkan nilai yang pertama iaitu 70 ditambahkan dengan nilai terakhir 74. Jadi 70 campur 74 dan kita akan bahagikan dengan 2. Jadi hasil daripada penyelesaian tersebut, kita akan dapat titik tengah untuk nilai antara 70 hingga 74 adalah 72. Jadi cara yang sama kita akan lakukan untuk bahagian yang kedua yang melibatkan 75 dengan 79. Jadi kita akan campurkan 75 campur 79 dan kita akan bagi dengan 2, kita dapat titik tengahnya adalah 77. Dan seterusnya yang di bawah pun sama, 80 campur 84. Okey, lepas tu kita bagi dengan 2, dapat 82. Dan akhir sekali 85 campur 89 bagi dengan 2 sama dengan 87. Kalau dilihat semua mesti dibahagi dengan 2. Jadi itu adalah cara untuk kita mencari titik tengah. Mesti dibahagikan dengan 2. Jadi kita pergi kepada contoh yang Contoh yang ke 20 sebelum kita pergi contoh ke 20, untuk diingatkan lagi kat tepi ni pun ada tunjukkan tentang rumus untuk mencari titik tengah, iaitu had bawah campur dengan had atas. Apa yang dinamakan had bawah ini? Had bawah ni adalah yang ini, yang awal ni. Ini dinamakan had bawah. Had atas yang belakang ni adalah had atas. Ini adalah had atas. Okey, had bawah yang bawah ni, had bawah. Jadi boleh rujuk kepada rumus di sebelah ini untuk mencari titik tengah. Jadi kita kembali kepada contoh yang ke-20 bersama. Okey, jadual merekodkan 30 batang anak pokok yang dicerap oleh Yumis Wari dalam suatu eksperimen sains, iaitu min bagi tinggi anak pokok itu. Jadi yang ini dia punya tinggi pokok, mungkin pokok antara 5 hingga 9 cm. Dia ada 4 pokok dan seterusnya maklumat yang telah dicerap. Jadi daripada bahagian tersebut dia akan mencari titik tengah. Okey, dia akan mencari titik tengah dekat sini. Okey, macam tadi had bawah campur had atas dan kita akan bagikan dengan 2. Kita dapat 7 untuk nilai titik tengah bagi tinggi antara 5 hingga 9. Dan kita akan dapatkan hingga ke bawah, yang mana kalau untuk had 30 dengan 34 yang ni, 30 campur 34 dan kita bagi dengan 2, kita akan dapat 32. Okey, setelah kita selesai mencari titik tengah dan juga kekerapan, maka kita boleh mencari dia punya min dengan cara kita mendarabkan. Okey, kalau dilihat kat sini dekat bawah ni, yang ini titik tengah kita akan letakkan dia sebagai X, manakala kekerapan kita sebagai F. Okey, ini adalah dia punya simbol. Sini X, sini F. Jadi untuk mencari kekerapan darab dengan titik tengah, kita akan dapat Fx. Maksudnya yang ini 7 darabkan dengan 4, kita akan dapat nilai yang ini. Itu maksudnya. Titik tengah tadi darabkan dengan kekerapan, dapatlah yang ini. Itu caranya. Kita darabkan semua sekali untuk setiap bahagian. Okey, titik tengah yang ini darab dengan kekerapan, titik tengah yang ini darab dengan ini, dan sehingga lengkap untuk semua bahagian.
Selepas kita dapat yang bahagian bawah ni, ini kita ketahui bahawa ini adalah jumlah kekerapan dia. Okey, ini adalah jumlah kekerapan. Yang ini adalah jumlah untuk hasil darab, kekerapan dan juga titik tengah. Yang ini kita dapat ini. Kita jumlahkan juga untuk yang ini. Ini jumlahkan juga yang ini. Bila dah selesai, kita akan selesaikan dengan menggunakan rumus min tersebut, iaitu hasil darab, kekerapan dan titik tengah dibagikan dengan jumlah kekerapan. Yang jumlah yang ini akan kita bahagikan dengan nilai yang ini. Jumlah hasil darab, kekerapan dengan titik tengah tadi, yang ini akan dibagikan dengan jumlah kekerapan. Jadi kita dapat tadi yang ini adalah 585 dekat sini. Yang ini adalah 30. Dan kita dapat dia punya nilainya 19.5 untuk dia punya nilai min. Okey. Jadi selesai untuk yang bahagian yang ketiga itulah untuk cari nilai min. Okey, sekarang kita pergi kepada 12.15, iaitu bagaimana kita memilih sukatan kecenderungan memusat yang paling sesuai. Kita tahu untuk yang itu dia ada 3 jenis, iaitu dia ada min, dia ada median dan juga dia ada mode. Min, median dan mode. Jadi setiap bahagian tu ada kelebihan dan kekurangan dia masing-masing. Jadi bagaimana kita nak pilih berdasarkan data yang ada, yang mana yang paling sesuai, sama ada min ke, median ke atau mode. Jadi kita pilih min, dipilih sebagai sukatan kecenderungan memusat kerana melibatkan keseluruhan data. Okey, apabila terdapat nilai ekstrim, min tidak dapat memberikan tafsiran tepat tentang data nilai ekstrim itu mempengaruhi min. Okey, jadi min ini tidak sesuai sekiranya ada nilai ekstrim. Apa nilai ekstrim yang dimaksudkan? Iaitu nilai yang terlalu besar atau nilai yang terlalu kecil. Contohnya, kalau cikgu ada 1, 2, 1, 3. Itu nilai data dia. Tiba-tiba ada 30 dekat sini. Ada 30 pula. Ini yang dikatakan nilai ekstrim. Iaitu terlalu besar. Ataupun nilai itu terlalu kecil pun jadi untuk sekiranya terdapat nilai ekstrim, nilai min ini tidak sesuai untuk kita gunakan. Median. Okey, median yang mana? Yang tengah-tengah. Okey, yang kita ingat median adalah tengah-tengah, iaitu sukatan kecenderungan memusat yang lebih sesuai digunakan apabila terdapat nilai ekstrim. Nilai ekstrim tidak mempengaruhi nilai median. Okey, walaupun ada nilai terbesar atau nilai terkecil, nilai yang kita akan cari adalah nilai yang berada di tengah-tengah. Jadi disebabkan sekiranya ada nilai yang terlalu besar atau kecil, iaitu nilai ekstrim, nilai median adalah nilai yang paling sesuai kita gunakan. Tapi kalau tak ada nilai ekstrim dan sebagainya, kita boleh gunakan gunakan kecenderungan memusat min. Untuk mode adalah paling sesuai digunakan apa data yang digunakan ialah data kategori, contohnya item kegemaran atau item popular. Ini sesuai untuk mode, untuk mencari kesukaan. Apa yang orang suka makan. Okey, contoh ada 4 orang pelajar. Dia suka makan apa? Dia bagikan sama ada mi goreng ke ataupun nasi goreng. Itu kita boleh gunakan mode untuk mencari dia punya kesesuaian untuk kesukatan kecenderungan memusat tersebut. Okey. Jadi kita pergi pada contoh yang 21. Contohnya, plot batang daun menunjukkan berat guli dalam 10 balang plastik. Okey. Jadi kat sini min kerana tiada nilai ekstrim dalam data tersebut. Jadi ini paling sesuai digunakan kerana tidak ada nilai ekstrim dekat sini. Kalau kita lihat kat sini, nilai ekstrimnya tiada, jadi sesuai digunakan ini. Okey, untuk nombor 2 pula, ini adalah pictograph. Okey, jadi mode nilai ini adalah sangat sesuai ingin tukar item kegemaran. Jadi dia ingin melihat apakah yang digemari oleh murid tadika, dia kena sama ada coklat ke, pandan ke, keladi ke, strawberry. Ini paling sesuai. Dia melihat kepada kegemaran seseorang. Sesuai kita gunakan apa tadi? Mode tadi. Okey, kita pergi kepada yang ada melibatkan median. Okey, yang ini. Mungkin ini median. Okey. Plot titip menunjukkan masa 10 orang pemandu yang membuat perjalanan dari Ipoh ke Melaka dengan menaiki kereta. Jadi median paling sesuai digunakan kerana terdapat nilai ekstrim dalam set data tersebut.
Okey, set data terbaik mana? Yang ini terlebih sangat. Yang lain cuma ada 2, 2, 1 kan. Tiba-tiba ini ada 4. Jadi jauh sangat nilai dia. Jadi nilai paling sesuai adalah kita gunakan median kerana terdapat nilai ekstrim. Jadi rasanya lebih dah faham yang bahagian yang ini Jadi untuk nanti kamu selesaikan latihan muka surat 270 iaitu soalan nombor 11 dan juga soalan nombor 12 dalam buku latihan. Okey, itu saja untuk hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.